Bang, buka bang. Buka sikit. Ini visual langsung dari Masjid Ar-Raha Kerinci, Kuala Lumpur. Jenazah Allahyarham Tun Raha telah pun sempurna disolatkan sebentar tadi dan kini dalam perjalanan terakhir untuk disemadikan di lingkaran Makam Pahlawan Masjid Negara. Kalau dapat diungkapkan dan juga dikenang, Tun Raha mendirikan rumah tangga dengan Tun Abdul Razak pada usia 19 tahun pada 4 September 1952 sebaik sahaja meninggalkan Sekolah Convent of Holy Infant Jesus, Johor Bahru, Johor. Pada ketika itu, Tun Razak berusia 30 tahun dan berkhidmat sebagai setiausaha Kerajaan Negeri Pahang. Hasil perkahwinan itu, Tun Raha dan juga Tun Razak dikurniakan 5 orang putera. Muhammad Najib, Ahmad Johari, Muhammad Nizam, Muhammad Nazir dan Muhammad Nazim. Tun Raha ketika itu sememangnya mengharapkan kehadiran anak perempuan dan setiap kali mereka mendapat anak lelaki, Tun Razak akan memberitahu rakannya sama sahaja dan kita tidak boleh hampa dengan pemberian Tuhan. Allahyarham Tun Raha dilahirkan pada 11 Jun 1933 dan merupakan anak bongsu dalam keluarga. Sebagai seorang ibu, Tun Raha telah menanggung sebahagian besar daripada tugas mengasuh dan mendidik putera-puteranya. Beliau menjadi ibu. Beliau juga menjadi bapa kepada anak-anaknya yang pada ketika itu masih menuntut di universiti. Setelah Tun Razak meninggal dunia pada 14 Januari 1974, beliau memberi sepenuh tumpuan kepada anak-anak sehingga berjaya dalam bidang masing-masing. Pengorbanannya terbalas apabila melihat kejayaan anak-anak dan juga cucu dalam bidang masing-masing. Ini visual langsung yang kami bawakan dari Masjid Ar-Raha Kerinci di mana jenazah Tun Raha Muhammad Noor sudah pun dibawa memasuki van jenazah untuk menuju kepada persemadian terakhir di lingkaran Makam Pahlawan. Turut kelihatan ialah Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga Datin Seri Rosmah Mansor di situ bersama dengan Datuk Seri Muhammad Nazir Tun Razak dan juga ahli keluarga, sanak saudara terdekat yang memberikan penghormatan terakhir sejak pagi tadi. Bersama kita di talian untuk mengenang pemergian Tun Raha, sekali lagi kita bersama dengan Profesor Ulung, Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, pengerusi Majlis Profesor Negara. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Prof, kita dalam mengikuti perjalanan terakhir seorang figura yang cukup hebat dalam perjalanan sejarah negara kita. Tapi kita juga perlu fahami istiadat pengkebumian negara yang berlangsung pada ketika ini Prof, dan juga tempatnya yang diletakkan di Makam Pahlawan itu. Bagaimana ini dalam kapasiti istiadat, dalam kapasiti protokol negara dan juga betapa tingginya dan perlunya ini dikenang dan juga diingati Prof? Sebenarnya kita memang telah tentukan Perdana Menteri dan juga isteri diberikan penghormatan yang setanding. Misalnya gelaran Tun diberikan kepada isteri dan juga suami setiap Perdana Menteri yang kita tahu. Jadi saya kira penghormatan gelaran Tun itu sebenarnya adalah mengangkat si isteri bersama suami dengan sendirinya. Kalau suami itu dianugerahkan penghormatan ataupun pengebumian di makam negara itu, maka itulah penghormatan yang tertinggi yang diberikan oleh kerajaan Malaysia dan juga rakyat Malaysia. Prof, kita bercerita dan juga melihat bagaimana mengenang Tun Raha dan juga bagaimana kalau pemerhatian Prof dengan penghormatan yang diberikan dan juga tribut yang diberikan oleh pelbagai masyarakat lapisan kaum dan juga pelbagai peringkat dalam perkara ini. Bagaimana kita meletakkan cerita dan juga kisah ini supaya dapat ditatap oleh generasi yang akan datang, Prof? Adakah cukup kita melakukannya? Sebenarnya ada 2-3 lapis dalam hal ini. Bila seseorang itu meninggal, tak kira apa pangkat, apa kedudukan, manusia akan senantiasa memberikan kehormatan dan penghormatan yang terakhir.
Kerana kita tahu ada 3 perkara dalam hidup manusia ini, kelahiran, perkahwinan dan juga kematian adalah 3 yang tak dapat dielakkan yang berlaku kebanyakan dalam masyarakat dunia. Jadi cara kita mengingati peristiwa seperti ini ialah meletakkannya sesuatu yang biasa ini bila dipanggil oleh ilahi, tidak kira waktu dan tidak kira pangkat. Maka kita mengangkatnya. Ini dia perlunya anak-anak muda tahu bahawa kita yang mengangkatnya. Mengangkat, menghormati dan memberikan gelaran dan memberikan upacara khusus untuk pengemudian. Jadi ini saya rasa perkara yang kita cipta untuk memberi penghormatan yang generasi akan datang pun akan membuat yang sama kepada pemimpin masing-masing. Jadi tak perlu diingatkan, mereka akan diingatkan bila peristiwa itu berlaku. Mereka akan ambil tindakan yang sesuai untuk mengenang jasa mereka yang meninggal. Termasuk dalam kes ini kita dapat di Tun Raha. Jadi saya rasa bukan hanya yang mengenali dia, yang tidak mengenali dia pun orang ramai dalam media sosial menerima dengan penuh kesedihan pemergian beliau. Dan Tun Raha akan disemadikan di lingkaran Makam Pahlawan. Kalau dapat saya kongsikan juga di sini, Prof. Ya. Antara yang disemadikan di Makam Pahlawan, di dalam kubah Makam Pahlawan itu adalah suami beliau, suami Allahyarham Tun Abdul Razak Husin yang meninggal dunia pada 1976. Dan juga di lingkaran Makam Pahlawan itu bersemadi juga bapa kepada Allahyarham, iaitu Allahyarham Tan Sri Muhammad Noor Omar, merupakan Speaker Dewan Rakyat yang pertama dan juga Presiden Dewan Negara yang meninggal dunia pada tahun 1991. Turut juga disemadikan ialah Perdana Menteri yang ketiga Tun Hussein On di kubah Makam Pahlawan dan juga kakak kepada Tun Raha iaitu Puan Tun Suhaila Muhammad Noor yang meninggal dunia pada tahun 2014. Semalam Prof bercerita mengenai latar belakang keluarga ini dan juga mungkin saya nak Prof kongsikan sedikit sebanyak bagaimana latar belakang keluarga pada zaman awal kemerdekaan negara itu cukup penting dalam proses pembangunan negara, dan itu mungkin juga kita fahami juga latar belakang pendidikan dan juga golongan bangsawan dan sebagainya. Betapa pentingnya pada ketika itu, Prof? Saya rasa yang kita harus perhatikan dalam awal kemerdekaan ataupun sebelum kemerdekaan, dalam perjuangan kemerdekaan, penglibatan ahli-ahli keluarga elit Melayu ini memang jelas kerana mereka ni sebahagiannya adalah bertugas dalam pentadbiran British, macam Allahyarham Tun Razak pernah menjadi district officer DO dan kemudian dilatih di Sri Lanka tahun 51 ya. Jadi ini menarik pada saya bila saya melihat sejarah pembangunan luar bandar yang diperkenalkan oleh Tun Razak itu sebenarnya pengalaman di negara Commonwealth ya. Jadi dan Sri Lanka ketika itu adalah contoh negara Commonwealth yang maju. Bukannya seperti sekarang, tapi dari dulu. Jadi hanya keluarga ini kita lihat balik ke mana mereka bersekolah. Di Malay College Kuala Kangsar MTKK. Jadi kita dapat susur galur bahawa latar belakang mereka ini memang disediakan untuk jadi pemimpin. Itu maksudnya. Ya. Jadi kemudian lahir pula Maktab Tentera Diraja yang cuba memberikan nafas baru dalam bentuk kepimpinan melalui ketenteraan dan juga profesionalisme pun diwujudkan tahun 51. Jadi menarik saya bagaimana golongan elit di Malaysia ini terdidik dan Puan Raha, ibunya, ayahnya, kakaknya dan iparnya semuanya adalah dalam golongan ini. Ini yang saya rasakan ramai di antara kita tidak tahu bagaimana pentingnya keluarga itu sebagai tapak untuk boleh mengendong segala tanggungjawab yang diberikan oleh negara kepada suaminya. Mengendong tanggungjawab itu juga kerana latar belakang zaman pada ketika itu, Prof. Kalau Prof dapat memberikan latar dan juga pemahaman itu, kenapa pentingnya jaringan kekeluargaan ini dan juga memegang tanggungjawab di peringkat pentadbiran negara dan juga latar belakang sebuah negara yang baru masih muda, baru nak hidup pada ketika itu, Prof?
Ya, kita tahu bahawa mencapai kemerdekaan kita ini menerima banyak cabaran. Ya, cabaran berganding antara golongan nasionalisme Islam, nasionalisme kiri, kumpulan nasionalisme yang saya anggap elit yang kemudiannya terpilih oleh Barat untuk memimpin UMNO dan sebagainya. Saya menarik kerana saya dapati Sri Kandi dalam seluruh proses itu adalah sokongan wanita. Malah sehingga hari ini kita dengar bahawa wanita UMNO itu menjadi begitu penting dalam membawakan kejayaan demi kejayaan untuk UMNO. Jadi ketika itu peranan wanita itu sebagai elit, dan kita tahu masyarakat itu ketika itu banyak buta huruf. Ya, kadar buta huruf tinggi. Jadi mereka inilah yang berpendidikan, termasuk juga isteri ataupun permaisuri kepada sultan-sultan di seluruh negara kita. Jadi perjuangan itu misalnya UMNO ditubuhkan, dilancarkan di Istana Johor Bahru. Jadi ini maknanya golongan elit kita itu termasuk golongan diraja, golongan bangsawan dan golongan berpendidikan yang pergi ke sekolah-sekolah khusus untuk menghasilkan pendidikan latar belakang pendidikan yang baik. Dan begitu juga yang perempuan. Jadi saya dapati ada keseimbangan dalam cara kita masyarakat ketika itu mengimbangkan antara keperluan semasa dan juga keperluan masa akan datang, kedudukan perempuan. Kalau kita lihat pejuang-pejuang wanita ketika itu, kita lihat Aisyah Ghani, ya, ramai lagi lah wanita yang menonjol dari segi peranan politik mereka. Jadi ini saya rasa harus kita hormati dan juga ingatkan. Prof, yang kita sebut itu adalah tokoh politik dan juga wanita yang menceburi politik secara langsung. Tapi tadi dalam perbualan telefon saya bersama dengan Tan Sri Rais Yatim, beliau menyebut bagaimana Allahyarham Tun Raha turut sama memainkan peranan dalam UMNO, tapi bukan secara langsung, tapi memainkan kekuatan Sri Kandi itu memberikan bahan-bahan arkib kepada UMNO di rumah UMNO di Jalan Dato' On itu. Dan juga bagaimana walaupun sebagai seorang isteri pemimpin, tapi peranan itu dimainkan cukup proaktif demi perjuangan parti, demi perjuangan negara tanpa perlu overshadow ataupun memegang jawatan dalam parti. Pandangan Prof, mungkin kita fahami nilai dan juga diletakkan peranan yang baik itu. Saya rasa ini tidak dapat dinafikan dan juga tidak memeranjatkan saya kerana pemergian Tun Razak itu amat memeranjatkan dan begitu segera. Jadi saya rasa beliau telah mengambil alih tanggungjawab itu dalam bentuk lain, bukannya dalam bentuk menjadi Perdana Menteri, pemimpin UMNO, tetapi dalam memimpin kefahaman orang ramai terhadap apa sumbangan UMNO itu. Jadi dengan sumbangan beliau itu, beliau mengisi kefahaman orang ramai yang makin ketika itu bukan semuanya kenal huruf, banyak buta huruf. Ini kita jangan lupa. Rakyat pasti lagi belum kenal huruf untuk sekian banyaknya. Jadi kepimpinan beliau itu membawakan bukti-bukti untuk orang yang anak-anak yang buta huruf ini akan mengenali apakah perjuangan UMNO ketika itu.